Okay, kita start lah. Ada apa-apa tanya dulu, tak ada? Okay, dah study tak bab 1? Tadi ke tak? Dok. Tak. Tak. Tak apalah, hari ni soalan kita jawab sama-sama je lah 10 soalan. Okay? Okey. Okay. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Tak ada apa-apa, kita start lah. Sebelum tu ada yang nak masuk, start. Okay, Wei Heng. Dah masuk belum? Dah kot Wei Heng. Okay. Okay, hari ni kita akan tengok fungsi dan persamaan kuadratik bab 1 tingkatan 4. Okay, kamu sediakanlah kertas dengan kalkulator, pensel. Pen kah? Okay. Hasil penjelasan kita pada hari ini adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Okay, ni contohlah ni graf dia lah. Persamaan linear dia ada di mana bentuk arm dia mx tambah c. Kalau persamaan kuadratik bentuk arm dia ax square plus bx plus c. Tak nah? Ada mas. Okay, Hazim. Okay, kita baru je start. Hari ni kita tengok bab 1. Bab 1 persamaan kuadratik. Okay, ni contoh bentuk graf dia kan. Kamu dah tahu kan. Saya nak imbas kembali saja. Kita ingatkan sikit. Kita tengok nota-nota sikit. Okay, bentuk arm dia ax square plus bx plus c. Okay. Then okay, kita tengok ni. Ni bentuk graf lah. Kalau A ni dia positif, maka bentuk graf dia senyum. Dia positif, dia senyum. Kalau negatif maksudnya dia masam lah. Ni masam. Nampak dia tak senyum. Kalau tengok muka dia, cuba kamu senyum buat masam. Sama lah macam ni. Nak ingat dia macam tu je. Okay. Terusnya, okay. Kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni, kita gunakan kaedah pemfakturan lah untuk kita tentukan punca. Contoh dia macam ni. Ingat lagi tak macam mana nak tekan kalkulator? EQN lah. EQN. EQN tu. Sekali kita tengok macam tekan kalkulator. Okay, ni macam saja. Sekali kamu buat macam ni, kamu tekan kalkulator, dapat jawapan, baru kamu buat yang tengah ni. Cikgu Jamilah ajak kan, macam ni kan? Cangkut. Okay, kita tengok. Okay, sebelum kita tengok soalan, ada soalan? Ada soalan. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa tanya? Tak ada? Tak ada. Okay, tak ada. Kita tengok yang basic dulu. Sebelum kita masuk ke soalan-soalan yang lain lah. Okay, tentukan sama ada ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah atau tidak. A. Dia ungkapan kuadratik ke tak? Ya. Ya, ungkapan kuadratik sebab dia kuasa 2. Lagi satu kamu kena ingat kalau ungkapan kuadratik ni dia kena kuasa 2 saja. Dia melibatkan kuasa 2 saja. Dia tak boleh negatif kuasa 2, tak boleh. Okay. Contoh B, 1 per X kuasa 2 tambah 4X tolak 1. Dia ungkapan kuadratik ke tak? Tak. Kenapa tak? Dia dalam bentuk pecahan. Bila dia naik atas ni dia akan jadi X kuasa negatif 2. So dia bukan persamaan kuadratik. Okay, C. Persamaan kuadratik ke tak? Ya. Okay, Sat. Ada nak masuk? Okay, Yizin. Okay, mana Yizin? Okay. Tengok bab 1 hari ni. Tutorial. Hari ni kita buat latihan je. Okay, soalan A. Kamu dah tahu lah macam mana bentuk. Allahu Akbar. Tak nah? Okay, Kaizin. Okay, yang baru masuk kalau nak tengok buku teks boleh tengoklah bab 1. Muka surat. Tengok muka surat. Bab 1 tu muka surat 2, 3, 2. Okay. Hari kita buat. Azuri nak masuk. Tak ada pun, tak naik kat saya.
Tak pas lagi masuk dia bunyi. Okay. Kita tunggu, kita jawab dulu. Okay, seterusnya soalan kedua ni. Tentukan nilai A, B, C. Baru ada nak masuk. Salah. Okay, Azurin. Masuk lagi? Okay, Azurin. Kita tengok bab 1 hari ni, Azurin. Kita buat tutorial saja hari ni. Okay. So, semua dah masuk kot. Okay, tengok soalan A. Tentukan nilai A, B, C. Soalan A dia apa? Dua. 2. C, 2. B? Negatif 5. Negatif 5. Okay, C? 5. 1. 1. Okay, soalan 1. B. A apa? 1. Tengok betul-betul balik. Mana kuasa 2? Negatif 2. Negatif 2. Ni dia kena ikut ni. Nampak? Negatif 2 tu yang A. B ni yang ada X saja. C yang tak ada unknown. Okay. B? Negatif 1. Okay, good. C? C tuan-tuan nampak kan? 1. Satu. Okay, soalan C. A dia apa? 2. Okay, 2. 2. B? Okay, tak nampak. Kita kembangkan dululah. Negatif 6. Kita expand lah. 2R kuasa 2 tolak 6R. Okay, B siapa jawab dia? 6 kan? Okay, C? C ada ke tak ada? Kosong. Okay, kosong. Okay, good. Okay, kamu dah tahu lah macam dah bentuk dah. Macam mana nak tentukan nilai A, B, C. Okay. Seterusnya kita tengok pengiraan. Selesaikan persamaan kuadratik. Okay, ni soalan SPM lah. Okay. First step apa kita kena buat? Saya tulis je lah, kamu bagi tahu. Buka je mic. Kembangkan. Okay, kita kembangkan dia. Kita kembangkan 2x darab x berapa? 2x 2x square. kuasa 2. Oh. X squared. 2x kuasa 2. Lagi? 10 tolak 10x. Tolak 10x sama dengan x tolak 15. Okay, lepas tu kita selesaikan macam biasalah. Ni saya tunjuk sikit. 10x. Kita buat satu-satu dulu. Ni 15 pindah pergi sana jadi positif lah. Okay. 2x kuasa 2 tolak berapa? Negatif 10x tolak x. Dapat? 9. 11. 11x tambah 15 sama dengan 0. Okay. Lepas tu kita kena buat apa? Tekan kalkulator. Saya nak buka kalkulator. Dia tutup dulu. Alah, saya tak buka di awal sebab dah kalkulator. Tengok kalkulator ni boleh gunakan tak? Saya tak pernah try lagi ni. Kita try lah sama-sama. Ini besar pula. Kamu ingat 2 negatif 11, 15 kan? Sat. Apa saya tekan ni? Okay. Mula tekan mode. Berapa kali? Ni calculating dia terus saja. Nampak? 5. Kalau kamu tekan mode 3 kali kan? Tekan mode 3 kali. Kalau calculator bias yang satu lagi tu tekan mode 3 kot. 3. Saya try dulu. Tekan 3 sampai dapat EQN. So kamu ambil nombor 1. Lepas tu telak ke kanan ambil 2 degree. Macam saya ni, saya kena ambil yang mana? Okay, Nombor saya 3 ambil nombor 3. Okay, kita masukkan A. A dia apa? 2. Saya pun tekan dah. 2. B. Negatif 11. C. 15. So, nampak kita dah dapat lah. So, saya tutup balik kalkulator ni. Tak show balik. Okay, kita sambung kat sini. Dapat. Tadi 3 dengan apa? Saya tak tunjuk yang kedua. 5/2. 5/2.
Hampa tekanlah calculator, saya tulis je lah. Okay, kamu semua tekan calculator lah. Oh. Start pen. Okay, X. Berapa tadi? 3. Dengan satu lagi apa? 5/2. Okay. 5/2. Jadi kita dah dapat jawapan daripada kalkulator. Kita buat faktor kat sini. Kita buat kurungan. Kita buat X. 3 pindah sana jadi tolak 3. Lepas tu 2 darab X. 2X. Ni positif. Pindah sana dapat negatif 5. Okay. Macam tu sahaja. Faham tak? Faham. Set dia semua sama je. Mula cari dulu persamaan dia. Lepas tu kena pasti A, B, C. Lepas tu tekan calculator. Dapat jawapan tulis bawah, tinggal ruang sikit. Lepas tu naik. Buat factorizekan dia. Sebab kat sini ada markah juga. Okay. Okay, contoh yang kedua. Apa yang kita nak buat dulu? Pindah 2 dulu. Okay, pindah 2. Darab. Bahagi pindah persen jadi darab. Kita dapat 2H tambah 12. Ni kita expand. Kita kembangkan dia. 3H square tolak 3. Lepas tu kamu selesaikanlah pindah. Atau saya nak ambil 3. Tolak 3 dulu. Oh, sorry. Tolak 3H. Thank you. Okay, 3H tolak 3H tolak 2H tolak 12. Kecilnya kosong ni. Okay, besar sikit. Kemudian, okay, 3H square. Okay, negatif 3H tolak 2H. Dapat? Negatif 5. 5H. Okay, good. Negatif 5H tolak 12. Cuba tekan kalkulator. A dia 3, B negatif 5, C negatif 12. Dapat? X pertama 3. 3. H 3. H yang kedua 4/3. negatif 4/3. Dan ada yang tak faham tak macam mana dari sini kita dapat jadi factorize ni? Ada yang tak faham tak? Tak ada. Ya, faham, okey lah. Ada ni kot, cikgu kot. Oh kan. Zuan. Saya sebelum tu saya lupa lah. Zuan Jin. Macam biasalah lah, attendant. Saya lupa bagi tahu. Okey, cikgu. Okay, thank you. Okay. Bila kita dah dapat jawapan. Okay, kamu dah tahu kan macam mana dapat kan? 3 kita pindah pergi sana, kita dapat H tolak 3. Ni 3 darab 3H tambah 4. Ada yang tak faham dekat sini macam mana kita boleh dapat H tolak 3, 3H tambah 4. Kalau faham semua saya tak mau explain lah. Faham. Yang lain? Faham ke tak? Faham. Okay, semua faham lah. Okay, good. Saya tak explain lah. Okay. Okay, seterusnya. Sama juga macam tadi. Ni saya tinggal kat kamu lah. Kamu try jawab. Boleh? Boleh. Siapa? Okay, ambil lah gambar nanti ni. Okay, saya tinggal kat kamu. Soalan nombor 3. Kemudian kita tengok yang ni. Okay, Rajah 1 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 15. Okay, titik B, C berada pada pasti X. Okay, dia minta kita tentukan koordinat. Okay, koordinat A kita boleh tentukan terus kalau kita tengok. Koordinat A ni apa kalau kamu tahu? Dia pintasan C. Okay, berapa koordinat A? Tengok 15. 15. koordinat. Dia akan ada koordinat X, Y. 015. Okay, good. Betul lah ni. Kemudian kita nak cari koordinat B dengan C. Macam mana kita cari? Kita gunalah kaedah pemfakturan tadi tu lah. Tambah 2X tambah, tekan saja kalkulator. Sebelum tu kita
buangkan negatif ni, kita akan ambil kalau nak cantik. Okay. Kamu tekan kalkulator, masukkan 1, negatif 2, negatif 15. Berapa X dia? Lima. 5. Negatif 3. 5, Negatif 3. 3. Okay, lepas tu macam biasa kita buat factorize kat sini. Tolak. Ni X tambah ke tolak? Tambah. Tambah. 3. So, kita dah dapat. Jadi koordinat B berapa? Bahagian X sini negatif ke positif kalau tengok bahagian sini? Negatif. Negatif. Jadi koordinat B? Negatif 30. Negatif. Okey. Okey, koordinat C. 50. Okey, 50. Okey, seterusnya persamaan paksi simetri. Paksi simetri dah tu bang. Paksi simetri tu yang selari dengan paksi Y. Jadi kita akan cari nilai X lah. Okey, macam mana kita cari paksi simetri ni? Siapa ingat? Ada ingat tak formula dia? Tambah, lepas tu bagi 2. Okey, jadi kita akan tambah 5 tambah negatif 3 bahagi 2. Ni untuk cari paksi simetri. Kita dapat berapa? Lima tolak 3, 2. 2 bagi 2? 1. So, paksi simetri dia adalah X sama dengan 1. Macam tu sahaja jawapan dia. Okay, ada soalan? Ni semua soalan simple. Lepas ni kita akan masuk soalan kebat lah sikit. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada soalan? Semua diaman ni? Semua faham ni? Faham. Okay, faham. Okay, kita tengok soalan praktis SPM. Okay, soalan nombor 1. Nah, objektif saya nak kamu kira sendiri. Try kira, bagi tahu saya jawapan mana. A, B, C, D. Saya bagi masa 2 minit cukup. Cukup lah kot kan, 2 minit. Try jawab. Sorry. Tengok soalan. A, B, C, D. Ni soalan objektif. Saya ambil lah 2 soalan objektif yang masukkan dalam kelas kita hari ni. Okay, ada yang dapat tak? A, B, C, D. A. A. Yang lain ada jawapan lain? Ke semua A? Tak ada? C. C. Sila tengok C. Okay, C. Seorang kata C. Yang lain? Mana yang lain kira ke tak ni? Okay, mula-mula kamu darabkan 2 ni. Hak ni kamu kembangkan dia. Cuba kira. Zuan Yin lah tadi. C kan? Seorang dah kata C. Yang lain saya tunggu lagi 2 orang lah. Tengok kalau ada banyak pilihan jawapan ke tak. Yang lain diam je. Saya tolonglah kat sini kita dapat apa yang dulu. Okey, kat sini kita dapat M kuasa 2 tolak 2 darab M. 2 MN tambah N kuasa 2. Tolak kuasa 2 tolak MN tambah MN tolak N kuasa 2. Okey, sampai sini saya dah tolong. Yang lain ada jawapan lagi tak? Tak dapat lagi?
Saya bagi cepat-cepat. So, M tolak M2 ni dah habis. Okay. Negatif 2N tambah MN. Oh, kita selesai dulu. MN tambah MN ni pun habis. So, kita dapatlah yang tinggal negatif 2MN tambah negatif darab negatif jadi positif lah. So, jadi 2N square. Okay. Lepas tu tengok jawapan dia. A, 2 dia positif, tak ada. B, ni negatif, kemungkinan dia boleh jadi. Bukan. Sini MN dia pun positif. Sama ada D atau T. Okay. D, N dia positif. Jadi kita tengok C. Kalau C, macam mana dia buat? Dia buat macam ni. 2, dia keluarkan 2. Dia ambil N kosong kat depan. Tolak dengan MN. Jadi jawapan dia. Ada yang dapat jawapan lain tak? Tak ada. Betul, semua C Saya nak keluar. Okay, mari kita tengok jawapan dia. Okay, betul. Tak nahlah siapa yang kira tu soalan jawapan dia C. Okay, tanda semua. Okay, soalan yang kedua. Dua objektif saya buat 2 soalan saja. Okay, cuba kira yang ni. Jawapan dia apa? Macam biasa, kita kembangkan dua-dua ni. Ni kembang, ni darab. Ni kita kembangkan. Cuba kira. Darab 3. 6x. 6 darab 4. 24x. Cuba kira. Saya tunggu, saya tak mau tunjuk yang kira. Saya tunggu jawapan je. Okay, jawapan dia apa? Ya, dia semua. Boy. B. Oh boy. Okay, Sat. Cikgu Jamilah masuk. Okay, B. Okay. Masuk cikgu. Okay, Assalamualaikum cikgu. Okay, kita sambung lah. Okay, jawapan dia B. Okay, betul. Okay, tahniah. Okay, habis. Kita tengok seterusnya lah. Okay, soalan nombor 7. Okay, Raja 3 menunjukkan sebuah trapezium PQRS. PQRS. Okay, diberi luas trapezium yang 168. Okay, luas dia 168. Okay, luas dia. Nah, take note. Okay, hitung panjang RS. Dia minta kita cari panjang R ke S. Jadi, apa yang kita nak kira? Dia dah bagi tinggi dia 2X, PQ, X tambah 1. Jadi, apa yang kita kira dulu? Siapa ingat formula trapezium untuk luas? Kita kena tahu formula luas untuk trapezium lah. Apa dia? Luas, saya tulis trapezium. Siapa ingat? 1/2 A tambah B darab C. Okay, good. 1/2 A tambah B darab C. Okay, sebelum kita masukkan dalam formula, mana A, mana B, mana C? Cuba kamu kenal pasti. Mana A, mana B, mana C? 2X 2C.
Okay, 2X ni C. So, PQ ni A. RS ni B. Okay. Kemudian kita ganti sahaja dalam formula macam biasa. Kita ganti dulu. Ni kita ganti semua yang maklumat dia bagi. Luas dia 168 sama dengan 1/2. A dia berapa? X tambah 1. Okay, X tambah 1 tambah dengan B. 4X tolak 3. Okay, 4X tolak 3. Tutup kurungan. Kita kena buat kurungan lah sebab kita nak selesaikan yang B ni dulu. Darab dengan C. Okay, C tadi berapa? 2X. Okay, kemudian kamu selesaikanlah satu-satu. 2 kita pindah pergi sini dulu. 168 darab 2 berapa? Tiga, tiga, enam. Okay, kamu tekan calculator ya. 336. Kemudian selesaikan yang dalam ni. X darab 4X. 4X kuasa 2. Tolak dengan 3X. Darab satu-satu lah. Ni dengan ni. Ni dengan kawan ni. Lepas tu tambah ni yang kawan ni. 4X tolak 3. Kali buat kurungan lah bagi kamu nampak. Tak kita darab pula dengan 2X. Okay, lepas tu selesaikan ni dulu. Cuba selesaikan berapa? Saya tulis lah. Cepat. Ni tetap 4X kuasa 2. Negatif 3X tambah 4X. Kita dapat X tambah X. Kenapa saya darab? Allahu Akbar. Saya kesalahan. Bukan darab. Kamu pun tak cakap. Saya terlepas pandang ni. Sorry. Okay, ni. Sini tambah kan. X tambah 4X jadi 5X. 1 tambah negatif 3. Kita dapat berapa? 1 tambah negatif 3. Negatif 2. Okay, negatif 2. Okay. Kemudian baru kita darabkan dengan 2X ni. 5X darab 2X dapat 10X kuasa 2. 10X kuasa 2. Negatif 2 darab 2. Negatif 4X. Kemudian kamu buat bagi tulis dalam bentuk untuk persamaan kuadratik AX square 10X kuasa 2 tolak 4X. Ni kita pindah pergi sana, kita dapat 336 sama dengan 0. Okay, tekan calculator. Berapa? A dia berapa? A dia 10, B negatif 4, C negatif 336. Kamu boleh, kalau kamu tak mau ambil nilai ni pun kamu boleh pemudahkan. Okay, mari kita try pemudahkan dia. 2 5X kuasa 2 tolak dengan 2X tolak dengan 168. Cuba tekan kalkulator. 5 negatif 2 168. Kita dapat apa? Ini kamera saya tak guna. Tekan kalkulator ke tak ni? S dapat 6. 6. Bagi 1. Negatif 28/5. Okay, lepas tu kita gantikan dululah untuk faktorkan dia. Tolak 6. X 5X tambah 28 sama dengan 0. Okay, kita dapat dua nilai ni. Untuk panjang kita akan ambil yang positif lah. Mana ada panjang negatif kan. Jadi kita akan ambil X sama dengan 6. Jadi dia minta kita hitung panjang RS. Jadi apa kita nak buat? Kalau minta panjang RS. Gantikan 6 tu dekat dalam X, kat dalam 4X. Okay, good. So kita buat
RS sama dengan 4X tolak dengan 3. So, kita gantikan 6 tu. Dapat 4 darab 6 tolak 3 berapa? .24 darab 6, 24 tolak 3. 21. 21. Unit dia. CM. Okey, jadi inilah jawapan dia. Okey, ada soalan untuk untuk soalan nombor 7 ni. Faham tak? Faham. Ingatlah. Luas trapezium. Okey, faham. Okey tak? Bagus. Okey, saya teruskan tengok soalan nombor 9. Okey, tengok soalan nombor 9. Raja 9 menunjukkan sebuah kun. Diberi tinggi dan isi padu kun. Okey, tinggi dia 6. Isi padu dia 7x tambah 4 pi. Okay. Hitung nilai x iaitu jejari bagi kun itu. Maksudnya dia minta kita cari jejari. Okay, dia bagi isi padu. Jadi, formula isi padu kun berapa? Volume dia. Pai je kuasa 2 darab tinggi ke? Tak tahu, tak ingat. Apa baik? Ulang balik. Saya tak jelas. Pai je kuasa 2 darab tinggi. Pi j kuasa 2 darab tinggi. Betul. Depan dia ada lagi satu benda. Okay, pi j kuasa 2 darab dengan tinggi. Bahasa Inggeris ya, pi r. Okay. Isi padu untuk kun ni 1/3 pi r square h. Samalah ni, pi j square t. Okay. Jadi, dia dah bagi. Sama kan? So, kita kena buat apa? Dia dah bagi isi padu. Dia dah bagi tinggi. Jadi, kita kena untuk dapatkan R, kita ganti saja dalam formula ni. Okay, isi padu dia berapa? Jumlah isi padu dia. Berapa isi padu kun yang dia bagi? 7x tambah 4 pi. Apa cerita ni? Okay. 7x tambah 4 pi sama dengan 1/3 pi. Okay, R dia bagi apa? X kan? Kita ganti lah dengan X kuasa 2. H tinggi dia berapa? 6. 6. So, kita selesaikan dia. Selesaikan 3 ni kita darab dengan kawan ni lah. 3 darab 7x kita dapat 21x tambah 12. Jangan lupa pi ni. So kat sini kita dapat 6x square pi. Jadi kiri kanan ada pi, kita boleh cancelkan dia kan. Kita buang pi tu. So kita selesaikan dia. Kita dapat 6x square. Ni pindah sana lah. Tolak 21x tolak dengan 12. Tekan kalkulator dapat apa? X pertama dengan X yang kedua. A dia 6, B negatif 21, C negatif 12. So katakan kalkulator kita dapat kamu tekan kalkulator ke tak ni? 4. 4. Satu lagi? Negatif 1/2. Okey, 1/2. Kemudian kamu gantikan dia untuk kita buat factorize. Okey, 4 negatif, X tambah, ni abaikan X tambah 2. X tambah 2 pula saya pun dah pening lah. Salah. Ni 2X tambah 1. Okay, jadi untuk kita cari ni, dia akan ambil yang panjang dan ambil yang positif. Jadi, nilai jejari dia adalah, J dia adalah 4 cm.
Okay, ada soalan? Ada soalan untuk nombor 9? Tak ada? Tak ada. Okay, kita akan masuk soalan yang Tak terakhir. ada. Soalan yang terakhir lah ni. Okay. Segi empat tepat A dan segi empat tepat B mempunyai luas yang sama. Okay. Kita lukis dulu segi empat tepat. Lukis je lah macam ni. Ni A. Lukis dulu. Ni B. Okay. Segi empat tepat A mempunyai panjang X tambah 4. Kamu letak je kat sini. X tambah 4. Dan lebar dia, saya putih balik ni, apalah, X tambah 3. Manakala segi empat tepat B mempunyai panjang 2X tambah 2, lebar dia X tambah 1. Hitung panjang segi empat tepat B dalam sentimeter. Contoh panjang, saya guna yang sini lah. Okay, dia nak yang sini lah kan, panjang dia kan ni. 2X tambah 2. Jadi kita kena cari X dulu. Jadi kita kena kira luas dia. Kita kira luas, panjang darab, lebar lah. Okay, X tambah 4 darab dengan X tambah 3. Lepas tu dia beritahu A dengan B sama. Jadi kita boleh buat perbandingan lah A dengan B. Untuk kita dapatkan nilai X. Darab dengan X tambah 1. Okay, faham tak macam mana kita buat ni? Sama dengan kaedah ni. Ni sebab dia luas yang sama. Faham? Ni formula luas. Okay, ada soalan? Sebelum saya teruskan. Tak ada. Okay, tak ada. Lepas tu kamu kembangkan je macam biasa. Okay, cepat. Cuba kembangkan. Beritahu kat saya. X darab X. Kamu cakap lah. X kuasa 2. Okay, kuasa 2. Lagi? Tambah Satu. Tambah berapa? 4X. 4X. Tambah? 3X. 3X. Tambah? 4 darab 3? 12. Okay. 12. Yang B. Kembangkan yang ni pula. 2X darab X. 2X kuasa 2. X kuasa 2. 2X darab. Ni 2X lah. Okay. Tambah 2. Selesaikan dia. X kuasa 2. 4X tambah 3X. Ni kamu tahu 7X tambah 12. Ni pun sama. Selesaikan dia. 2X kuasa 2 tambah 4X tambah 2. Lepas tu, kena pindah yang mana je untuk jadikan salah satu sebelah dia kosong. Jadi kita buat belah sini lah. Kita pindahkan sini. Cantik. Kita pindah yang sini. Okay. 2, kita pindah satu-satu lah sebelum kita. 2X tolak. Okay, saya ambil yang ni. Tambah 2 kan. Tolak. Kita tolak yang dengan ni. X kuasa 2. 7. Okay. Cuba kira. 2X tolak X. Dapat X kuasa 2 lah. 4X tolak 7X. Berapa? 4X tolak 7X. Negatif 3X. 3X. 2 tolak 12. Negatif. Negatif 10. Okay, tekan kalkulator. A1, B negatif 3, C negatif 10. Kita dapat apa? Cuba tolak. 5. 5. Satu. Negatif 2. Okay, negatif 2. Jadi, Negatif 2. okay, so kita factorizekan dia. X tolak 5. X tambah 2. So, kita akan ambil yang positif lah 5. Jadi, dia minta kita cari panjang
segi 4 tepat B. Jadi kita ambil, so tadi kat sini lah. 2x tambah 2. Okay. Panjang B. So kita ganti sajalah 2 kurungan 5 tambah 2. Jadi kita dapat berapa panjang dah? 2 darab 5 tambah 2. 12. 12 cm. So inilah jawapan dia. Okay, ada soalan untuk soalan nombor 10? Tak ada soalan? Tak ada. Tenang kan? So tengok seterusnya kesimpulan sajalah. Kesimpulan kita kena tahu nilai A, B, C. Kamu dah buat, kita dah buat tadi. Kamu kena ingat lah macam nak kena pasti nilai A, B, C tu. Lepas tu kita guna kaedah pemfaktoran. Bagi tahu sikit macam mana tekan kalkulator? Tekan berapa kali? 3 kali. Tekan 3 kali. Lepas tu Tekan ke tepi nanti dia ada degree kot. tekan Tekan EQN dulu. EQN. Lepas tu Lepas tekan EQN, tekan tekan ke tepi, dia keluar degree, tekan 2. di tepi. So kita ambil degree, kita tekan 2. Lepas tu masukkan saja kan nilai kan. A berapa, B berapa, C berapa. Macam tu saja. Okay. Ada soalan? Ni cara guna kalkulator. Okay, ada soalan? Ada. Tak ada. Tak ada. Senang kan ni? Iya. Boleh senang. lah. Boleh lah. Okay lah. Okay, tak apa. Kerja Boleh rumah. lah. Sekejap lah saya bagi rumah kat grup. Okay. Okay. Okay, ada cikgu. soalan? Tak ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay lah, tak apalah. Okay, sampai sini saja kelas kita. Okay, terima kasih semua yang masuk kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye bye. Bye.